Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya ada Jolo 2.0. Jolo 2.0 kali ini lebih dahsyat. Lepas itu mungkinkah ada juga Najib Razak 2.0? Tapi kita tak payahlah cakap Najib lagi. Saya rasa Najib dah insaf, dia masuk penjara, dia sedang dalam proses bertobat dan insaf. Jadi saya fikir Najib tak payah disebut-sebut lagi lah. Lagipun dah tak laku sangat lah Najib sekarang. Tapi kita cakap sekarang ini pun ada jalan cerita seperti dia juga. Seorang bekas Perdana Menteri juga yang juga sudah didakwa dengan dua pertuduhan. Dengan dua pertuduhan yang paling best sekarang ini, dia punya orang yang dekat dengan dia pula tiba-tiba jadi seperti Jolo 2.0. Mungkin Najib bagus sikit lah, sebab Najib tak ada kaitan dengan Jolo. Jolo tiba-tiba hilang, keluar negara terus hilang, tak balik-balik Malaysia lagi. Jadi mungkin itu agak okey lah. Tapi kali ini Muhyiddin Yassin, bekas Perdana Menteri Malaysia yang selalu didakwa, disebut-sebut oleh ahli politik yang lain, disebut sebagai Perdana Menteri paling gagal. Perdana Menteri paling gagal dalam sejarah. Menantunya sendiri, Muhammad Adlan, telah lari dari Malaysia, keluar dari Malaysia pada Mei, tak balik-balik lagi. Lepas tu sampai sekarang SPRM cari, tapi tak balik-balik lagi. Terpaksa SPRM keluarkan warta kepada seluruh Malaysia untuk cari orang ini, menantu Muhyiddin ini. Jadi ada dua orang yang sedang dicari, iaitu seorang ini nama dia Muhammad Adlan bin Berhan. Yang satu ini nama dia Mansur bin Saad. Kedua-dua ini terlibat di dalam satu siasatan jenayah oleh SPRM, iaitu tentang satu kes berhubung projek berkaitan pendaftaran, pengambilan serta penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Saya fikir Muhammad Adlan ni seorang yang penakut kot. Kalau betul-betul berani dan tak salah, jangan lari. Buktikan kepada Malaysia, buktikan kepada undang-undang bahawa kamu betul. Sekarang ni bila kamu lari, kamu memang sah orang dah fikir kamu ini memang takut kena tangkap, takut masuk penjara. Mentang-mentang kamu dah jutawan, kalau jutawan lah. Mentang-mentang kamu dah jutawan, kalau kamu jutawan, kamu lari pula ke negara lain, keluar dari Malaysia, bersembunyi untuk supaya tak disiasat oleh SPRM kah? Ini harap-harap tak adalah kerja kotor orang-orang yang cuba menyembunyikan kebenaran. Harap-harap tak ada berlaku begitu. Saya betul-betul harap supaya itu tidak berlaku. Yang sekarang ini yang pening kepala adalah Muhyiddin Yassin, sebab semua orang tertuju matanya kepada Muhyiddin Yassin. Tertuju matanya kepada Muhyiddin Yassin kerana apa? Kerana dia tak tahu, dia cakap tak no comment, dia tak tahu ke mana menantu dia ni. Ini nyata sungguh menantu tak bagus lah Muhammad Adlan ni. Dia tak beritahu dia punya mentua dia nak pergi mana. Lain kali kalau nak pergi mana-mana, beritahu lah kepada mentua, supaya kalau ada masalah begini besar, mentua boleh tolong beritahu sebelum jadi kes lebih berat, lebih parah, supaya Muhyiddin boleh cari kamu di mana, boleh dibantu polis, boleh bantu SPRM untuk bawa kamu balik, supaya tak jadi lebih parah lagi. Okey, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Disahkan menantu Muhyiddin Yassin telah keluar daripada Malaysia
menurut pejabat imigresen keluar daripada Malaysia, dia tak masuk-masuk lagi. Belum ada record dia masuk. Dan sekarang ini SPRM sedang cari dia untuk siasatan rasuah. Lepas itu Muhyiddin dicari oleh SPRM pula, dicari oleh wartawan dan ditanya tentang perkara ini. Bukan dicari oleh SPRM, dicari oleh wartawan dan ditanya. Ini jawab Muhyiddin Yassin. lucu. Muhyiddin Yassin kata apa? Kamu tahu? No comment. No comment. Muhyiddin Yassin kena jawab nih. Bukan hanya no comment, jawablah betul-betul. Muhyiddin kata no comment. Muhyiddin kunci mulut, isu menantu dicari SPRM. Menantu Muhyiddin ini tak hormat mentua. Kenapalah menantu Muhyiddin ini tak hormat mentua? Dia tak bagi tahu dia nak pergi mana. Aduh, macam mana nanti menantu dicari oleh mentua? Susahlah begini. Kesian Muhyiddin. Pengurus CPN Muhyiddin Yassin enggan mengulas berhubung menantunya Muhammad Adlan Berhan yang sedang dikesan oleh SPRM. Katanya no comment. Seperti dipetik oleh Sinar Harian. Saya fikir pemberita silap tanya Muhyiddin lah. Muhyiddin ini kalau dia kena tanya atau dia nak buat kenyataan media, dia mesti ada skrip. Dia tak boleh live punya. Dia mesti ada skrip dulu. Pasti dia cakap no comment lah. Tapi mungkin juga no comment itu maksudnya dia tak tahu apa-apa lah. Tapi memang jahat lah menantu dia ni. Macam mana menantu tak beritahu kepada mentua nak pergi mana? Muhyiddin berkata demikian ketika ditemui oleh pemberita ketika membantu kempen calon PN di Dun Batu 3 Rina Harun di Shah Alam hari ini. Semalam SPRM berkata pihaknya sedang mengesan lokasi Muhammad Adlan dan seorang lagi individu Mansur Saad 69 tahun bagi membantu siasatan berhubung isu rasuah dan penyelewengan berhubung projek berkaitan pendaftaran, pengambilan serta penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Pelbagai usaha telah dilakukan oleh SPRM termasuklah berhubung terus dengan kedua-dua penama dan peguam masing-masing. Namun mereka masih gagal menghadirkan diri ke pejabat SPRM. Ini yang syok nih. Hasil semakan oleh SPRM dengan Jabatan Imigresen Malaysia, kedua-dua penama berkenaan disahkan telah meninggalkan Malaysia masing-masing 17 Mei dan 21 Mei 2023. Serta dan didapati tiada rekod masuk kembali ke negara ini. Itu kata SPRM dalam kenyataan. Mereka akhirnya sekarang ini sudah jadi orang yang diburu. Pada Februari lalu, Muhyiddin menafikan sebarang penglibatan ketika dia menjadi Perdana Menteri dalam memberikan kontrak yang didakwa ada kaitan dengan Muhammad Adlan. Habis. Saya sebagai Perdana Menteri pada masa itu sama sekali tidak terlibat dalam proses penganugerahan kontrak NIISC dan Iris Corporation Berhad yang dijalankan secara tender terbuka. Itu kata Muhyiddin pada 9 Februari. Dia juga berkata tiada ahli keluarganya mempunyai hubungan dengan Iris Corporation Berhad, sama ada sebagai pengarah syarikat atau pemegang saham. Alih-alih ada menantu pula yang terlibat dalam kes ini. Tapi mungkin tak adalah dia punya tak ada dia punya jawatan ke saham ke kepentingan dalam syarikat, tapi mungkin dia terlibat dengan rasuah. Yang itu yang mau disiasat oleh SPRM. Masalahnya menantu Muhyiddin sudah hilang di mana tak tahu. Yang tahu rekod terakhir dia keluar dari Malaysia. Tak balik-balik lagi. Kita tengok nanti, adakah kita akan tengok ada seorang lagi jolo baru di Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terbaru tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, maklumat yang baru saja diterima. Sanusi berdepan dengan satu masalah besar. Sanusi bakal boleh dipenjara 2 tahun. Ini kerana
satu section yang sekarang ini sedang menanti Sanusi, yaitu section 499 Kanun Keseksaan kerana fitnah jenayah, yaitu dia boleh dihukum penjara sehingga 2 tahun dan denda, ataupun Sanusi juga boleh dipenjara dan didenda kedua-duanya sekali, yaitu dihukum penjara dan denda. Kalau Sanusi kena penjara 2 tahun dan dia pula dihukum denda, dia bukan sahaja tak jadi lagi menteri besar, malah dia akan jadi dia akan jadi seorang banduan yang akan masuk penjara dan muflis lagi lah saya rasa. Sebab kenapa? Dia pun akan kena saman. Dia akan kena bayar, bukan kena saman, tapi dia akan kena bayar satu tuntutan bernilai 200 juta ringgit Malaysia. Di mana Sanusi mau cari 200 juta ringgit Malaysia ini? Botak kepala lah Sanusi kali ini. Dan masalah Sanusi yang paling besar ialah yang dia fitnah pula ini. Kalau betul dia fitnah, kalau betul Sanusi fitnah ini, kalau betul, sebab nanti dia nak lawan di mahkamah ni. Kalau betul Sanusi fitnah ini, dia silap hari bulan saya rasa. Kerana yang dia fitnah adalah antara manusia paling kaya di dunia, antara manusia paling kaya di Malaysia, Vincent Tan, billionaire. Vincent Tan siapa tak kenal? Dia memang kaya raya. Dia tak perlu pun duit daripada Sanusi, dia tak perlu pun duit dari kerajaan, tak perlu. Dia tak perlu apa-apa pun. Sebab dia dah jadi billionaire. Dia nak buat apa dengan duit lagi? Dia nak buat apa sakau duit lagi? Dia ada billionaire lah, bukan hanya jutawan ni. Sanusi lupa kot. Okey, inilah cerita dia. Iaitu Vincent Tan melalui peguamnya iaitu Pierre Chua and Associates telah pun menghantarkan surat tuntutan kepada Sanusi. Berhubung dakwaan daripada Sanusi kepada Vincent Tan mengenai projek pembersihan Sungai Klang. Dalam surat yang dikeluarkan oleh firma undang-undang Pierre Chua and Associates itu, peguam Vincent Tan menegaskan bahawa dakwaan Sanusi itu adalah ternyata jelas palsu, tidak benar, tidak wajar dan tidak berasas dan berniat jahat terhadap Vincent Tan. Jadi kerana itu mereka menuntut supaya Sanusi tarik balik tuntutannya dan aku janji bertulis untuk berhenti daripada mengulanginya. Nah, surat tuntutan Vincent Tan kepada Sanusi semalam itu meminta permohonan maaf secara terbuka dan supaya Sanusi membayar pampasan kepada Vincent Tan sebanyak